Beralih ke negeri di bawah bayu. Antara fokus, pendidikan kekal agenda keutamaan kerajaan. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Baik Otto, usaha kerajaan memperkasa pendidikan luar bandar terus digerakkan. Terkini Sekolah Kebangsaan bin Suluk di Membakut kini berwajah baharu memberi sinar harapan kepada anak-anak Kimanis. Dalam PPD Beaufort, dalam kawasan Parlimen Kimanis, ada beberapa sekolah yang sudah siap sebelum ini. SK Kampung Brunei sudah siap, SK Lumat juga sudah siap dan sudah kita resmikan. Dan bakal menyusul ada Sekolah Kebangsaan Tahak dan juga Sekolah Kebangsaan Tiong Baru. Dan insyaAllah Sekolah Kebangsaan Sinuko juga menjadi sasaran kita. SK bin Suluk bukan sekadar bangunan baharu tapi simbol komitmen kerajaan untuk pastikan tiada murid tercicir walau di mana mereka berada. Dalam pada itu, Datuk Muhammad optimis Belanjawan 2026 yang memperuntukkan 66 bilion untuk pendidikan bakal mempercepat pembinaan infrastruktur luar bandar. Bajet itu dari sektor pendidikan. Sektor-sektor yang lain juga yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri banyak. Sebagai infrastruktur pembangunan awam, jalan raya, program lampu solar madani yang diumumkan juga akan dapat dirasai oleh rakyat. Peluang keemasan memperkasa golongan muda melalui pendidikan dan latihan kemahiran. Itu respon positif Belia Sabah terhadap inisiatif program K-Youth menerusi Belanjawan 2026. Dia memberi peluang yang lebih besar kepada mereka yang sedang bekerja untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya. So saya nampak tidak ada lagi gap untuk semua yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran lebih tinggi kerana inisiatif itu sangat bagus dan dia memberikan lagi banyak peluang kepada semua. Pendapat saya memang terbaiklah. Inisiatif ini dapat memastikan belia-belia tidak tercicir dari pedalaman dan luar bandar. Banyak isu yang mengetengahkan masalah bantuan kewangan untuk sambung belajar dari segi pelbagai aspek. Jadi harapan saya memang harap inisiatif ini dapat dimanfaatkan dan diteruskan. Saya rasa inisiatif sangat baguslah untuk belia-belia di negeri Sabah sebab ini tak pernah adakan inisiatif ini selama ini. Saya rasa ini satu inisiatif yang baru yang boleh mengaktifkan belia-belia ini ke dalam industri inilah. Program bernilai RM200 juta ini menyediakan peluang latihan sambil bekerja kepada 11,000 belia tanpa ijazah, khususnya dalam sektor strategik seperti semikonduktor, jentera, penyelenggaraan dan pembaikan MRO, digital serta teknologi. Langkah ini sekaligus memperkukuh usaha kerajaan melahirkan tenaga muda berkemahiran tinggi seiring aspirasi Malaysia Madani. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO mempertimbang untuk menggunakan logo sendiri pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-17. Langkah ini bertujuan menonjolkan identiti serta semangat politik Sabah sejajar perjuangan parti yang berteraskan suara rakyat negeri. So it's not fair to those who are involved in the negotiation, in the meeting. Bila masih dibincangkan, biarlah dia dibincang dan diputuskan dulu. Bila sudah ada keputusan, baru kita maklumkan. So I don't want to preempt or mahu mendahului apa yang sedang dibincang. Datuk Iwan berkata cadangan penggunaan logo sendiri telah dibincangkan bersama pimpinan Pakatan Harapan PH dan rundingan masih berjalan. Beliau yakin rakan-rakan dalam PH memahami pendirian APCO berhubung perkara ini. Menjawab pertanyaan mengenai kehadiran dalam mesyuarat gabungan, Datuk Iwan menjelaskan beberapa sesi terpaksa dilepaskan kerana komitmen rasmi di Kuala Lumpur. Namun tegasnya fokus beliau ketika ini kekal terhadap tanggungjawab kementerian sebelum memberi tumpuan kepada urusan politik negeri. Datuk Iwan turut mengesahkan akan mempertahan kerusi DUN Kadamaian pada PRU DUN Sabah ke-17. Sebuah syarikat perfilman dan panggung wayang tempatan terus memperkukuh pelaburannya di Sabah dengan rancangan membina 2 lagi pawagam baharu di Kinarut dan Kundasang. Langkah itu menjadikan 6 pawagam sudah beroperasi di Sabah.
Pembinaan pawagam di Kinarut disasar siap pada 2026 dan Kundasang pada 2027. Pelaburan melebihi 100 juta ini bukan sekadar berorientasikan keuntungan tetapi turut memberi tumpuan kepada pembangunan sosioekonomi dan industri kreatif. Di Sabah ini kita banyak talent, kita ada khazanah alam yang cukup menarik yang boleh kita manfaatkan untuk pembangunan industri kreatif, namun kita memerlukan ekosistem yang kondusif dan untuk pembinaan ekosistem itu kita memerlukan rakan strategik. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani MOU pembangunan pawagam komuniti Ten Star Cinemas bersama WSG Properties dan WK Consortium di Kinarut. Definitely will create more opportunity for the people working employment, and then the people will stay in Kinarut. Just like the Benoni, since we have the development, more young people staying there already. And then the Benoni, the Ten Star Cinema, the business also very good. Jadi kita sudah boleh menunjukkan bahawa Sabah punya pengkarya sudah boleh memohon lebih daripada apa yang kita dapat sebelum ini. Memandangkan kita pengkarya dan kita ada pawagam, itu kekuatan yang kita ada sekarang. Jadi dengan adanya 110 juta dana kandungan kreatif ini, saya melihat ia lagi potensi kepada filem-filem muda untuk memohon grant dengan storyline yang lebih baik. Selain membuka peluang pekerjaan, syarikat berkenaan turut memperkenal program aspirasi pembangunan filem Sabah yang menumpukan kepada pembangunan infrastruktur pawagam dan karya muda tempatan. Kejayaan program Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 membuktikan komitmen Jabatan Penerangan dalam menyemarakkan semangat patriotik. Penyertaan tahun ini lebih meluas dengan pertambahan jumlah hentian bagi memastikan mesej kenegaraan sampai kepada masyarakat. Tahun ini hentian kita meningkat daripada 60 kepada 75 hentian. Kita pergi sejauh Pegalungan di pedalaman, ke Kalabakan, ke Tongot, dan kita juga pergi ke pulau-pulau, dan tahun ini kita ke Pulau Bangi. Beliau menyatakan dalam Majlis Apresiasi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 di Tebobon, KMJG 2025 melibatkan 20 kenderaan dinaiki 60 peserta. Dengan jarak lebih 2,500 km, 75 lokasi perhentian menjelajah ke seluruh pelosok negeri Sabah membawa mesej penyatuan rakyat dan semangat kemerdekaan. Pelbagai aktiviti menarik jadi pengisian sepanjang Kembara, termasuk persembahan kebudayaan dan program komuniti setempat. Semangat kesukanan dan perpaduan rakyat Sabah terserlah. Ini dapat dilihat menerusi penyertaan 9,588 atlet dalam Sukan Sabah Saga ke-11 2025 di Tawau, sekaligus menjadikan penganjurannya terbesar sejak diperkenal pada 2003. Tumasya dimulakan dengan perarakan 30 kontingen, bacaan ikrar dan larian obor diketuai Presiden Persatuan Hoki Tawau Muhammad Razi Sulong. Sepanjang seminggu, acara merangkumi pelbagai sukan seperti olahraga, bola sepak, badminton, hoki, silat dan tinju dengan penyertaan dari semua bahagian negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinon menegaskan komitmen kerajaan dalam pembangunan sukan melalui prasarana moden, program berimpak tinggi dan insentif atlet cemerlang. Beliau diwakili Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Aaron Angin. Datuk Haji J turut memuji kejayaan atlet Sabah seperti Farrell Glenn Felix Jerus, Meriwati Manuel, Ivory Chong dan Jonathan John yang berjaya di peringkat antarabangsa. Sukan Saga bukan sekadar medan pertandingan tetapi platform mencungkil bakat baru, membina disiplin dan menyatukan rakyat Sabah melalui sukan. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kita kembali bersama Otto Othman untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Otto. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.